Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS 5 Januari 2021. Anda bersama saya Luqman Muhammad. Dan saya Zoniza Awang dan ini antara paparan utama untuk malam ini. Perkhidmatan feri di sepanjang Jalan Persisir Sarawak sejauh 896 km akan ditamatkan pada 2025 apabila semua projek jambatan yang dirancang kerajaan siap dibina. Jelas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, ini termasuk pembinaan jambatan Batang Lupa yang membabitkan kos RM5 bilion. Menurut Ketua Menteri, kebanyakan projek jambatan berkenaan telah dimulakan sejak era pemerintahan bekas Ketua Menteri Allahyarham Pehin Sri Adnan Satem. Peruntukan pembinaan dibiayai secara sama rata di antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Namun pada tahun 2018, Kerajaan Persekutuan di bawah Pakatan Harapan PH telah menangguh serta membatalkan pembinaan beberapa jambatan yang telah pun diluluskan oleh kerajaan terdahulu di bawah Barisan Nasional BN. Kini, projek tersebut diteruskan oleh Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS dengan menggunakan dana sendiri. Ia dilaksanakan secara tender terbuka. Jadi saya teruskan usaha ini dan kita sekarang ini telah meluluskan semua jabatan ini. Sekarang ini yang tinggal hanyalah Batang Lupa, pecah tanah. Tapi peruntukannya sudah ada. Dan kita telah membuat tender untuk membangunkan Batang Lupa. Jadi semua jabatan kita ini jalan pesisir akan kita bangunkan tanpa feri. Abang Johari berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Majlis Pecah Tanah Sport and Community Hall with Innovative Hub di Batu Kawah pada Selasa. Menurutnya, projek inovatif merangkumi pembangunan bercampur akan mentransformasikan kawasan Batu Kawah dalam tempoh 5 tahun akan datang. Iaitu kawasan rekreasi di mana tempat kuari Manget Anjing Hall akan diubah image-nya. Actually, this project is something which is imaginary. It's a creative project where you turn an abandoned area into a new area, particularly recreational ground for the use of people in Batu Kawah. Dua pegawai Jabatan Kerja Raya JKR akan ditempatkan di semua pangkalan feri di Sarawak bermula Selasa. Langkah tersebut bagi memastikan operator atau pengendali feri mematuhi prosedur operasi standard sepanjang feri beroperasi. Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan, Datuk Julaihi Narawi berkata, keputusan ini dibuat sebagai langkah segera mengatasi kelemahan operasi perkhidmatan feri di negeri ini. Selain itu, pada masa yang sama, menambah baik dan memperketatkan lagi SOP sedia ada. Tambah Julaihi, ketika ini terdapat 12 pengendali feri di Sarawak di mana 7 daripadanya berada di laluan jalan pesisir. Selain itu, antara langkah lain yang dilaksanakan adalah dengan meletakkan papan tanda tertera anda sekarang berada di kawasan feri beroperasi kira-kira 100 meter sebelum melalui pagar memasuki zon operasi feri. Sementara itu, mengulas lanjut mengenai pematuhan SOP, Datuk Julaihi Narawi berkata, operator feri yang gagal mematuhi SOP berkenaan berdepan tindakan kontrak diberhentikan. Jelas beliau, antara SOP yang mesti dipatuhi ialah penjualan tiket perkhidmatan feri akan dilakukan di darat sebelum kenderaan memasuki feri berbanding sebelum ini penjualan tiket dilakukan di atas feri. Beliau menegaskan hanya pemandu sahaja dibenarkan berada di dalam kenderaan ketika di dalam feri, manakala semua penumpang ditempatkan di tempat duduk khas yang disediakan dengan memakai jaket keselamatan. Bagaimanapun, pengecualian akan diberikan sekiranya hari hujan, tetapi operator harus memastikan semua penumpang memakai jaket keselamatan dan brek kenderaan dipasang. Beliau memberitahu semua SOP berkenaan telah diperkenalkan sebelum ini, cuma penguatkuasaannya agak longgar. 3 mangsa terakhir tragedi feri Triso telah disemadikan kira-kira jam 7.40 pagi pada Selasa.
Ketiga-tiga mangsa disunatikan di Nirvana Memorial Park. Ahli keluarga dan saudara mara memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di Rumah Mayat Sibu Jalan Bukit 5. Mendiang Lorna Ting, 33 tahun dan dua anaknya Elvin Pang, 12 tahun dan Wallace Pang, 7 tahun terkorban selepas kenderaan pacuan 4 roda dinaiki mereka bersama 6 lagi ahli keluarga terjunam ke Sungai Batang Lupar pada Jumaat. Suasana suram menyelubungi rumah mayat berkenaan sebelum ketiga-tiga keranda dibawa ke Nirvana Memorial Park di Jalan Sibu Bintulu sejauh 31 km untuk disemadikan. Saya pasti akan dihantui kejadian ini seumur hidup jika saya tidak cuba membantu. Itu kata Awang Muhammad Nur, salah seorang daripada antara terawal yang cuba memberi bantuan kepada mangsa terjadi di pangkalan feri Triso Jumaat lalu. Bagaimanapun niat murni Awang Muhammad dan beberapa individu lain tidak kesampaian apabila semua mangsa dalam kejadian tersebut terkorban. Daya sebenarnya bagus nanti. Bila kita menolong orang, kita rasa kita si asal bersalah lagi. Baru kita dah menolong. Jabatan saya menolong. Yang paling mantui, dia akan mantui lagi. Mungkin kita si nolong, si menolong. Dan kan kita dah usaha. Benda dah macam ni aja ya pada. Benda kita ada di keadaan macam anak, kita nandah aja. Lagi dah asal bersalah. Bagi kami, kita dah menolong, kita dah usaha. Awang Muhammad ditemui selepas menjadi tetamu program Sejahtera Asia terbitan TVS pada Selasa. Beliau yang berkhidmat dengan Jabatan Laut Malaysia Sarawak berkata niatnya pada ketika itu hanya mahu menyelamatkan mangsa tanpa terlalu memikirkan bahaya di depan. Bagaimanapun beliau menasihatkan orang ramai yang ingin membantu mereka dalam kesusahan supaya sedar dengan kemampuan masing-masing. Ia perlu juga sebenarnya tapi bila kita berani untuk efeknya untuk kebaikan, contohnya kita berani pun kita nolong, kita siap dia benang, kita nolong juga adakah efek ke atas orang lain lagi. Jadi kita berani perlu juga, kemahiran pun perlu juga. Baik, seterusnya, landscape sekitar Batu Kawah Kuching bakal berubah apabila siapnya Dewan Sukan Komuniti dengan hub inovatif. Transformasi bekas tapak kuari itu akan menyaksikan pelbagai kemudahan disediakan untuk kegunaan komuniti setempat. Selain itu, dengan adanya dewan tersebut, para belia di sekitar kawasan Batu Kawah dapat meluangkan masa mereka sebaik mungkin dengan pelbagai aktiviti berfaedah selain dapat mengasah bakat mereka dalam bidang sukan. Dengan adanya sport community hall lo, kami yang berharap semua fasiliti atau kemudahan yang kasih amat baguslah untuk kami yang bersukan dan insyaAllah orang akan gunakan sebaiknya untuk mengasah bakat anak-anak Batu Kawah dalam bidang sukan. Untuk golongan belia yang memang akan memudahkan, untuk pusat sukan yang memang akan banyak pertandingan dan disia untuk klub-klub di Sarawak tu yang boleh cari potensi ataupun bakat baru untuk atlet-atlet barulah. Macam kami dulu di Impun pernah bersukan main taekwondo wakil Sarawak. Alhamdulillah di Sinun di Sia kelak mungkin boleh ada juga untuk latihan martial art lah. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, memberitahu projek pembinaan Dewan Komuniti seluas 4 ekar itu berjumlah 9.8 juta ringgit dan dijangka siap dalam tempoh 15 bulan. Unfortunately, CA, the budget allocation for 10 million did not take into consideration of the land acquisition cost, the access road and the increase in cost amounting to approximately another 5 million. CA, we need your help again. Just a little bit from Petronas SSD. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami. Seterusnya, di sebalik jadual yang padat, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Selasa meluangkan masa kira-kira sejam melawat mangsa banjir di 2 pusat pemindahan di Kota Tinggi Johor. Beliau yang tiba pada 12 tengah hari di Kolej Vokasional Kota Tinggi disambut Menteri Besar Johor Dato' Ir Hasni Mohamad. Sejurus tiba, beliau diberi taklimat mengenai status banjir di daerah tersebut yang merupakan kawasan paling teruk terjejas dengan 2,707 mangsa.
Kesediaan mangsa banjir terubat dengan kehadiran Muhyiddin yang meluangkan masa kira-kira 15 minit melawat mereka. Setakat 12 tengah hari pada Selasa, mangsa banjir di Johor bertambah kepada 5,499 berikutan peningkatan mangsa di Mersing. Datuk Seri Ahmad Maslan mengesahkan beliau dilantik sebagai Setiausaha Agong Barisan Nasional BN bagi menggantikan Tan Sri Anwar Musa berkuat kuasa serta-merta. Setiausaha Agong UMNO itu menjelaskan pelantikannya itu bukan bermakna Anwar Musa dipecat, sebaliknya digantikan. Menurut Ahmad, menjadi kebiasaan Setiausaha Agong UMNO akan dilantik Setiausaha Agong BN dan seterusnya muafakat nasional. Beliau menambah dalam pertemuan dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO itu mahu beliau menggantikan Anwar. Bagaimanapun, Ahmad enggan mengulas dakwaan bahawa perubahan jawatan berkenaan adalah disebabkan Anwar kononnya tidak menghormati Presiden Parti dan berpihak kepada Bersatu. Sementara itu, penganalisis politik Jonathan Chai Vuntok ketika dihubungi TVS berkata perubahan tersebut tidak akan memberi kesan kepada politik Sarawak. For the time being, I think it doesn't have any impact on Sarawak. I personally think that Sarawak would still be the kingmaker, even if we need to go through the election process. Kerajaan mengenal pasti 55 lokasi di kawasan bandar untuk penyimpanan vaksin Pfizer-BioNTech. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin berkata sebanyak 55 penyejuk beku suhu rendah dibeli bagi tujuan penyimpanan vaksin berkenaan yang memerlukan suhu sejuk melampau. Jelas beliau, kerajaan telah meluluskan pembelian penyejuk beku suhu rendah, peti sejuk dan bekalan perubatan berkaitan bagi rangkaian sejuk dan sejuk melampau berharga RM16.6 juta. So Pfizer vaccines will be probably in the urban areas because it requires this ultra low freezer. AstraZeneca oleh kerana dia boleh disimpan dalam peti sejuk biasa, we will deploy that for the kawasan luar bandar dan pedalaman. Malaysia telah merekodkan 2,027 kes baru bagi penularan COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes kini sebanyak 122,845 kes. Menurut Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, daripada jumlah itu terdapat 16 kes import dilaporkan. Bagi penularan mengikut negeri, Selangor hari ini mencatatkan kes tertinggi COVID-19 dengan pertambahan sebanyak 509 kes, diikuti Johor 428 kes dan Sabah sebanyak 383 kes. Sementara itu, Sarawak pada Selasa merekodkan 13 kes positif COVID-19 baharu dengan 5 kes masing-masing dari daerah Kuching dan Miri, Bintulu 2 dan Pusa 1. Ia sekaligus menjadikan keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat kepada 1,161 kes. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak pada Selasa telah mengisytiharkan satu lagi kluster baharu iaitu kluster Bah Sayap di daerah Miri. Melibatkan daerah Miri di Sarawak dan Kota Kinabalu di Sabah. Indeks kes kluster ini adalah 1116 dikesan pada 31 Disember 2020. Oleh yang demikian, terdapat 3 kluster COVID-19 yang masih aktif di Sarawak iaitu kluster Stutong Kuching, kluster Mador, Meradong dan kluster Bah Sayap Miri. Kluster Stutong mencatatkan satu pertambahan kes sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 10 kes. Manakala tiada penambahan kes dicatatkan untuk kluster Mador dengan jumlah keseluruhan kes kekal 8. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menafikan dakwaan cuaca musim sejuk seperti Kota London bakal melanda Malaysia pada Februari nanti. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan dakwaan yang tular di media sosial dan aplikasi WhatsApp itu adalah maklumat palsu yang pernah tersebar pada tahun 2016. Orang ramai diingatkan supaya mendapatkan maklumat sahih berkenaan ramalan dan amaran cuaca. Maklumat sahih boleh didapati melalui laman web rasmi dan laman media sosial rasmi Met Malaysia atau melalui talian hotline dan aplikasi My Cuaca.
Met Malaysia turut menjelaskan keadaan cuaca sejuk yang dialami di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya pantai timur dan pantai barat ketika ini disebabkan keadaan cuaca lembap dan mendung yang berterusan. Ini adalah disebabkan luruan angin sejuk yang melanda negara. Bersewa kembali. Terima kasih meneruskan kesetiaan anda bersama kami. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak memberi amaran kepada orang ramai membatalkan niat untuk pergi ke laut. Ini susulan cuaca yang kerap hujan dan menyebabkan air pasang besar. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Muhammad Yunus menggesa komuniti maritim khasnya agar mengurangkan aktiviti di laut. Jelas beliau lagi, sekiranya keadaan mendesak untuk ke laut, keselamatan perlu diutamakan dengan sentiasa memakai jaket keselamatan. Sementara itu, katanya pihak Maritime Rescue Subcenter MRSC Kuching telah mengkoordinasikan 2 operasi cari lamat bersama beberapa agensi kerajaan di 2 lokasi berbeza, iaitu di Santubong Kuching dan Kuala Serupai Bintulu. Katanya lagi, op cari lamat di Santubong telah memasuki hari kedua, manakala op cari lamat di Kuala Serupai Bintulu telah memasuki hari kelima. Situasi semasa op cari lamat Santubong dalam usaha mencari Samsudin Beden pada Selasa melibatkan 80 orang pegawai dan anggota termasuk penduduk kampung. Bagi perkembangan untuk op cari lamat di Kuala Serupai Bintulu dalam usaha mencari Muhammad Ainul Hadian pula, pihak APMM meneruskan pencarian dengan keluasan 95.7 batu nautika persegi di laut setelah tidak menemui sebarang petunjuk baru pada Isnin. Kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian terhadap keperluan asas bagi penduduk yang belum menikmati bekalan air bersih secara konsisten. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk Amar Jamilah Anu, penduduk di kawasannya juga bakal menerima kemudahan bekalan air bersih, namun masih juga terdapat kampung-kampung yang bergantung dengan sistem pipe gravity. Antara usaha kerajaan dalam memastikan rakyat terus menikmati bekalan air adalah dengan menyediakan tangki air di kawasan yang sering berdepan masalah kekurangan bekalan air. Katanya lagi, Kerajaan Sarawak telah meluluskan projek grid air yang bertujuan membekalkan bekalan air secara menyeluruh khususnya di Lundu dan Sematan. Sementara itu, katanya dalam tempoh 5 tahun akan datang, lebih banyak pembangunan akan dilakukan di Lundu dan Sematan. Sebutir bom yang dipercayai tinggalan Perang Dunia Kedua milik tentera Jepun dijumpai pada 4 Januari di pantai Tanjung Lobang Miri telah dimusnahkan. Letupan pertama dijalankan pada pukul 11.35 pagi, manakala letupan kedua dibuat pada 12.25 tengah hari pada Selasa. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Hakemal Hawari berkata, bom seberat 113.398 kg itu ditemui oleh seorang lelaki warga tempatan pada tengah hari Isnin ketika hendak membuang air kecil di kawasan pantai berkenaan. Bom tersebut dipercayai jenis aerial bomb yang digunakan tentera Jepun semasa era Perang Dunia Kedua berdasarkan tahun yang tercatat pada plat pengenalan bom tersebut. Aerial bomb ini mempunyai ukuran lilitan diameter 80 cm dan panjang 110 cm. Aktif internet percuma yang dilaksanakan Jawatan Kuasa Masjid Darul Hana mendapat sambutan positif daripada penduduk sekitar terutamanya pelajar. Menurut respon daripada seorang pelajar, kemudahan internet yang disediakan di kawasan masjid itu membantunya mengakses pembelajaran yang dilaksanakan secara atas talian sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilancarkan. Katanya, dengan keadaan wabak COVID-19 ini, status pembelajaran pada masa akan datang belum lagi diketahui sama ada diteruskan secara atas talian atau bersemuka, itu bergantung kepada langkah pengendalian kita pada masa kini. Inisiatif Masjid Darul Hana dengan memberi internet percuma seperti ini adalah wajar dan sekaligus dapat menggalakkan penduduk sekitarnya pergi ke masjid dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara mereka. Kerajaan negeri akan memajukan industri berasaskan nipah dengan memberi peruntukan sebanyak RM2 juta bagi tujuan itu.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro, Razaili Gapur berkata, sebuah pusat pengumpulan produk berasaskan nipah telah disediakan oleh kerajaan di Kampung Tambak Pusa bagi memudahkan kerja-kerja pemprosesan. Ladang nanas MD2 yang terletak di Kampung Beladin, Pusa, seliaan Koperasi Kariah Masjid Al-Amin, Beladin, menjadi lokasi terakhir tinjauannya pada Isnin. Menurutnya, produk berasaskan nipah dari Kampung Tambak dan nanas dari Kampung Beladin sentiasa mendapat permintaan tinggi dan sekaligus menjadi punca pendapatan penduduk kampung tersebut. Selain itu, Razaili turut menegaskan pengusaha gula apung perlu memiliki sijil halal untuk memudahkan pemasaran produk itu ke seluruh negara. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS untuk malam ini. Teruskan kesihatan anda bersama kami di saluran Astro 122. Betul, pelbagai rancangan menarik telah kami susun atur untuk anda di rumah sana. Dan suka untuk saya mengingatkan, peperangan kita menentang COVID-19 masih lagi belum berakhir. Betul. Dan untuk itu, saya ingatkan supaya kita untuk sentiasa kerap mencuci tangan kita, menjaga penjarakan fizikal dan sentiasa menggunakan pelitup muka dan hidung. Dan untuk itu, saya Luqman Muhammad. Dan saya Zuzan Awang. Salam hormat Dan selamat malam.